Nama saya Rosmawati binti Sanda. Saya adalah pengasas dan juga founder kepada Kerepek Mina. Dan saya adalah usahawan perkilangan lah, lebih kepada memproses kerepek ubi pedas dan juga pisang Sabah ya. Dan saya juga adalah merupakan ahli peladang kawasan Inanam, PPK Inanam ya. Dan saya bermula ni sebenarnya dari sejak tahun 2002 lagi. Permulaan saya berniaga ni lah. Sebelum saya berniaga, saya bekerja dengan satu company. Ada lebih kurang 10 tahun saya bekerja di company tersebut. Dan mengambil keputusan berhenti daripada bekerja tu, ingin mencari satu kelainan, iaitu berniaga lah. Saya berniaga since awal 2002. Saya memproses ubi kayu dan juga pisang Sabah. Saya punya bahan mentah yang paling utama adalah ubi kayu dan pisang. Jadi produk yang kami hasilkan adalah kerepek ubi pedas dan kerepek ubi cheese serta kerepek pisang gula Melaka. Kami inovasikanlah gula Melaka kami berguna, dan juga kerepek ubi pedas tu kami memproses kerepek ubi pedas tersebut. Di mana sambal yang kami buat tu lebih sehat lah. Sebabnya bilanya kita bercerita pasal produk-produk kerepek dengan keropok ni, dia ni selalunya kerepek ataupun makanan yang tidak berkhasiat. Tetapi apa yang saya cuba tampilkan di sini adalah saya ingin memproses satu makanan yang lebih sehat, iaitu kita mengeluarkan 3 jenis produk yang ada saya keluarkan. Okey, dari segi pemasaran pula, apabila proses semua kita sudah buat, untuk memasar kita punya produk, kita ada beberapa channel ya. Yang di antaranya adalah pemborong, dan kita pun ada distributor. So distributor yang ada sekarang dengan kita ni, kalau dulu saya punya proses ni yang masih lagi offline lah. Offline kan saya lebih mengikut buka booth di mana-mana. Kalau ada agensi panggil kami untuk buat pameran, so kami akan ikut. And then kita akan buka booth di mana-mana lah di dalam program tersebut. Kemudian kami hantar pergi sekolah-sekolah. Selain daripada itu, kami hantar juga ke sekolah-sekolah. Kami pack untuk yang pack sekolah tu lah, memang khas untuk budak-budak sekolah. Lepas itu hampir seluruh sekolah di sekitar Kota Kinabalu ni kita ada hantar. Kemudian apabila saya sendiri tidak berkemampuan sudah, sebab permintaan tu semakin bertambah, saya ada channel distributor lagi masuk, iaitu masuk ke seluruh Sabah, Sarawak, Brunei, Labuan, untuk dipasarkan di seluruh supermarket tersebut. Itu untuk channel distribution lah. And then kita pun ada juga channel untuk online tu pula. Kita ada TikTok Shop, kita pun ada FB juga memasarkan kita punya produk. So kita punya TikTok Shop yang paling agresif lah sekarang ni. Setiap hari mesti jalan kita punya order tu lah. Kalau online tu lah yang begitu. So bila kita mencuba yang channel yang online itu, tahun lepas kami bermula bulan 10, 11, 12. Dalam tempoh 3 bulan tu kita dapat sales dalam 60,000 satu pusingan. Kita punya sasaran satu bulan ialah 150,000 sebulan sasaran jualannya. Dan setahun tu kita boleh apalah kan, kalikanlah dia kan. And then sasaran kita ni sekarang masuk ke fasa targeting untuk tahunan tu 2 juta lah untuk kita punya sasaran zakat. Cabaran saya mula-mula dulu bila berniaga tu adalah kan saya sudah terbiasa dengan bekerja, sempatlah maksudnya makan gaji dengan orang kan. Jadi sekarang bila saya sendiri berniaga, maksudnya saya tu makan gaji sendiri sudah. Barulah tahu rasanya macam mana jadi majikan atau bos sendiri tu kan. Jadi untuk bekerja sendiri ni cabarannya tu adalah sebenarnya bukannya kiri kanan depan belakang, tetapi sendiri itu punya cabaran, diri itu sendiri. Sebab kan terbiasa makan gaji. Kalau dulu kita sakit kah, kita demam kah, okey sejak jalan duit tu. Tapi bila kita bekerja sendiri tu, itu tak boleh. Tahun 2023 saya telah dianugerahkan sebagai peladang nita untuk peringkat Sabah pada tahun 2023 sebagai peladang nita.
Dan juga saya pun diberi daripada brand Lorient daripada Semenanjung untuk mengiktiraf kami punya produk yang memang brandnya terkemuka setakat inilah pada tahun 2019. Dan saya juga ada menerima anugerah pada tahun 2019 sebagai 100 usahawan di antara yang terbaik di Sabah. Jadi harapan saya adalah saya ingin membawa saya punya produk yang dari kampung ni pergi keluar, pergi sampai ke peringkat global, sampai peringkat antarabangsa. Saya bukan hanya membawa Taste of Sabah tu, tapi saya membawa juga impian-impian saya punya tim, saya punya petani-petani yang ingin membuktikan yang dorang pun boleh juga berjaya dan juga boleh mendapatkan income yang jauh lebih baik daripada keadaan mereka sekarang. Ribuan terima kasih juga saya ucapkan yang tidak terhingga kepada Lembaga Pertubuhan Peladang Malaysia, Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Sabah, dan juga saya tidak lupa dengan Pertubuhan Peladang Kawasan Inanam kerana telah memberi bantuan dan telah memberi saya tunjuk ajar, terutama di dalam program Rise Up yang saya dapat mesin di sana bernilai 70,000. Jadi terima kasih banyak Pak. Puan Rosmawati merupakan ahli peladang PPK Inanam dan unit beliau adalah Berdato Ratau. Beliau telah mendapat bantuan program Rise Up sebanyak 70,000. Beliau merupakan seorang ahli peladang yang aktif di PPK Inanam dan beliau juga merupakan salah satu mentor kepada ahli-ahli peladang sebab beliau sentiasa akan menghadiri untuk bagi taklimat ke unit peladang mana-mana yang perlu bantuan untuk taklimat berkaitan dengan tanaman ubi kayu. Dan harapan saya kepada syarikat Minat Reading ni supaya dia menjadi satu mentor kepada ahli-ahli peladang dan ahli peladang PPK Inanam untuk menceburi industri bagian keripik di PPK Inanam.